Raja Syariman merupakan seorang graduan dari Institut Teknologi Mara dalam bidang seni halus. Beliau telah berkecimpung lebih 25 tahun dalam pembuatan kerja seni besi. Raja Syariman mungkin merupakan satu-satunya pengkarya di Malaysia yang masih menggunakan kaedah tempa besi dalam menghasilkan karya seni. Oleh itu, dirasakan perlu untuk didokumentasikan secara digital kaedah tempa besi ini agar dapat dikekalkan dan dijadikan simpanan dan rujukan generasi akan datang. Dengan usaha pelita hati dan sokongan dari Yayasan Hasanah, maka terhasillah video kaedah tempa besi bersama Raja Syariman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama untuk nak melihat jenis-jenis besi yang saya gunakan dalam pembuatan arca siri nafas, dan ini merupakan pengenalan untuk sama-sama kita mengetahui apakah dia jenis bahan besi yang saya gunakan. Seterusnya juga proses dalam pembuatan arca tersebut. Okey, di sini adalah saiz-saiz bar besi yang berbeza. Boleh kita lihat daripada diameternya yang kecil, sehinggalah kepada diameter yang lebih besar. Dan semuanya penggunaan besi adalah daripada solid bar lah. Itu besi-besi padu yang digunakan untuk penempaan lah. Jadi kita tengok dia bergantung, saiz besi ini bergantung dengan saiz arca dan juga elemen-elemen arca yang dimasukkan pada setiap arca yang berbeza lah. Juga ada dalam penggunaan bar-bar besi yang berbentuk empat segi, dalam saiz-saiz yang berbeza lah, juga digunakan dalam pembuatan arca siri nafas. So setiap besi tadi yang kita lihat ni adalah besi yang asal, yang datangnya daripada kilang dalam bentuk tegak, yang mana keperluan dalam pembentukannya adalah dengan membakar dan juga menempa, itu mengetuk besi sehingga menjadikan setiap besi ini iaitu dalam keadaan besi-besi yang dipintal-pintalkan, sehingga dapat membentuk kepada arca. Kalau boleh kita tengok siri nafas itu sendirilah. Siri nafas ni adalah satu siri arca yang banyak menggunakan rod besi. Boleh dikatakan rod besi ini adalah asas arca juga, itu dengan penggunaan garisan dalam membentuk seni arca ataupun seni 3 dimensi ni lah. Jadi penggunaan rod besi dalam saiz yang berlainan dan ditempa mengikut keadaan lekukan, lengkungan yang dipintal, besi-besi yang dipintal tadi, adalah satu arca yang telah saya buat, satu idea arca yang boleh katakan saya nak relatekan balik dengan tajuk yang sendiri yang saya buatlah, iaitu tajuk siri nafas tu. Seperti arca tadi, dia tidak statik, dia seolah-olah setiap garisan tu menjadikan pergerakan di dalam arca tu, dan menjadikan arca tu seolah-olah begitu lembut lah dalam pembentukan. Dan juga dalam membentuk ini, saya membentuk figura manusia lah, bentuk figura manusia yang dalam keadaan pose yang sedang, ataupun keadaan perbuatan yang tengah sedang seolah-olah bersilat atau bergerak lah. Jadi pergerakan tadi dengan elemen-elemen garisan yang dipintal tadi, seolah pergerakan tadi menjadi satu pergerakan yang lembut, dan seolah pergerakan tu sedang berlaku. Dan alunan-alunan pergerakan tu membawa mata kita melihat kepada satu keadaan seolah-olah pergerakan daripada besi yang statik tadi, tetapi mata kita dapat melihat akan flow ataupun alunan besi tu, sehingga mata kita dapat mengikut alunan-alunan tu seolah-olah arca itu sedang ataupun masih bergerak. Nafas ni ada satu falsafah daripada satu kejadian manusia, itu tanah, air, api, angin. So nafas ni itu udara, itu angin
yang mana satu unsur yang tidak boleh dilihat dengan mata, tetapi boleh dilihat angin ni apabila angin kena kepada satu benda. Dan bersama saya ada katalog siri nafas. Dalam katalog ini kita boleh lihat, pertama mungkin kita boleh lihat dia punya lakaran-lakaran. Sebelum membuat arca ni juga ada lakaran mengenai siri nafas, dan seterusnya saya gambar-gambar arca-arca yang saya hasilkan dalam siri ni. Dalam siri nafas ni permulaan ataupun karya yang saya buat untuk satu pameran solo saya ni sebanyak 52 karya. Setiap arca ni dalam keadaan posisi kedudukan dan pergerakan manusia yang berbagai-bagai keadaan pergerakan lah, ya. Keadaan pergerakan dan semuanya menggunakan garisan, iaitu melalui rod-rod besi lah yang ditempa. Dan dia mengambil masa 2.5 tahun juga untuk nak menyiapkan karya-karya untuk pameran solo pada tahun 2004 ni lah. Kalau lihat arca yang telah siap, asal besi yang diolah adalah berbentuk besi bar atau rod begini, ya, dalam keadaan dia yang tegak. Kemudiannya kita akan menempa besi, setiap bahagian besi ni kenalah ditempa, dan saya biasanya menempa setiap bahagian besi ni, komponen-komponennya secara rambang lah, tidak melalui ada spesifik bentuk-bentuk. Maknanya saya mengolahkan setiap besi ni mengikut keadaan gerak rasa lah, dan juga apa yang pernah terlintas dalam pemikiran. So kemudiannya setiap besi tu akan dicantum lah, sehinggalah terbentuknya satu arca berbentuk figura yang sedang bergerak ni. Untuk menghasilkan arca siri nafas tu, saya mengambil masa, dia terpulang pada saiz. Kalau saiz begini ambil masa lebih kurang lah antara seminggu ke 2 minggu. Okey, besi-besi yang biasa kita beli daripada kilang, hendaklah kita potong terlebih dahulu mengikut kesesuaian saiz lah. Contohnya kalau besi ni panjang, mungkin dari segi apabila kita nak mengolah besi ni menjadi susah, maka hendaklah kita potong mengikut panjang yang kita rasa selesa untuk nak bekerja ataupun untuk nak menghasilkan setiap komponen atau bahagian-bahagian besi yang dipintal untuk arca nafas, ya. So alat yang kita gunakan untuk pemotongan adalah high speed cutter. High speed cutter ni memang alat pemotong besi. Jadi kita banyak menggunakan high speed cutter dalam pemotongan besi rod. So saya nak tunjukkan pemotongan. Okey, kalau lihat di atas lantai ni, saya ada berbagai saiz besi rod. So yang ini antara yang kita gunakan lah. So setiap saiz ni ada dari segi membentukkannya memerlukan dari segi teknikal yang berbeza. Ada yang perlu dari segi ketukannya, ada yang kuat, ada yang perlahan. Bila saiz yang lebih besar perlu menggunakan alat mesin jentera yang lebih banyak, dan setiap pembentukan tadi mengikut imajinasi lah, mengikut apa yang terlintas dalam pemikiran. So contohnya saya akan membakar daripada saiz yang kecil dan membentuk menjadi bentuk-bentukan yang berbeza, pintalan-pintalan besi yang berbeza, sehingga dan seterusnya akan mengetuk besi-besi yang bersaiz lebih besar lah. Okey, pembakaran ini kita akan bakar dalam tempat pembakaran menggunakan arang, yang mana dia adalah cara pembakaran secara tradisional. Kita akan bakar gunakan arang, dan kemudiannya akan diketuk lah dengan menggunakan mesin, dan untuk dijadikan daripada sebatang besi yang asalnya tegak kepada besi yang menipis ataupun menjadi meruncing ke hadapan. Seterusnya akan dibentuk menggunakan andas ataupun anvil ni,
sehinggalah terbentuknya pusaran ataupun lingkaran ataupun pintalan-pintalan besi yang berbagai-bagai bentuk tadi lah. So kita tengok proses dia lah. Batang besi dari bentuk asal setelah dibakar kini ditempa bagi mendapatkan bentuk hujung besi yang agak meruncing. Besi yang telah dibentuk meruncing kemudiannya dibengkok serta dilenturkan bagi mendapat bentuk-bentuk berupa besi lingkaran yang bebas. Batang besi yang telah dibakar kini ditempa sehingga terbentuknya bahagian tapak kaki, seperti mana yang dapat kita lihat dalam gambar. Besi yang telah dibakar kemudian diikat kepada pengapit untuk dilenturkan bagi mendapat bentuk lingkaran yang berbagai rupa. Ini cara pemotongan besi secara tradisional menggunakan teknik pahat untuk besi yang panas. Okay, daripada penempaan mula tadi, saya dah dapatkan asas bentukan. Bagaimanapun bila dilihat daripada dua bahagian tadi, saya rasa nak buat lagi pengubahsuaian ataupun membentuk lagi. Jadi kita bakar balik dan membentuk lagi lah daripada apa yang telah hasil ni kepada bentuk yang kita rasakan lebih sesuai atau apa yang kita boleh nampak dalam pemikiran lah, dari segi dia punya gubah bentuk untuk dia asas bentukan arca tadi, untuk digubah lah menjadi arca tu. Besi yang telah dibakar tadi kini diubah suai sekali lagi untuk mendapat dan menepati bentuk yang lebih sesuai. Besi untuk bahagian badan dibakar dan dipanaskan, kemudiannya ditempa menggunakan mesin. Besi untuk bahagian badan setelah dibakar kini dipulas dan dipintal untuk mendapatkan seperti mana yang tertera pada gambar aja.
Untuk besi di bahagian atas figura, ini diketuk dan dibentuk agar mendapat satu bentuk lingkaran yang meruncing. Bahagian-bahagian besi yang tidak dibentuk dan yang tidak akan digunakan dipotong dengan menggunakan mesin pemotong besi. Setelah besi-besi yang dibentuk dikumpulkan, proses cantuman pun bermula. Proses cantuman untuk membentuk figura ini kebiasaannya mengambil masa yang agak lama kerana cubaan demi cubaan perlu dibuat sehingga mendapat bentuk rupa yang dirasakan sesuai. Proses pertama mendirikan arca nafas ni dalam bentuk kekuda yang sedang mana dalam aksi bentuk seperti dalam kekuda, dah siap lah beberapa permulaan dan dah dapat cari dia punya center dia punya kestabilan lah. Kestabilan kedudukannya, kemudiannya kita akan masukkan elemen-elemen garisan yang sehingga membentuk alunan garisannya seterusnya lah sehingga membentuk arca figura yang lengkap pada siri nafas ni lah. Pada cantuman yang dirasakan sesuai, kimpalan titik atau spot weld akan dibuat terlebih dahulu untuk mengekalkan kedudukan bahagian besi tadi. Setelah dirasakan sesuai, bentuk dan rupanya, barulah kimpalan penuh dibuat. Tapak arca perlu diketuk dan diperbetulkan untuk mendapat kedudukan yang stabil.
Kini, hasil dari kimpalan iaitu kotoran dan bintikan besi perlu dikikis dan dibuang untuk mendapatkan permukaan besi yang licin. Ini merupakan satu lagi proses cucian, iaitu dengan menggunakan semburan pasir. Cara ini amat berkesan dalam menghasilkan permukaan besi yang lebih licin. Setelah permukaan besi dicuci bersih dengan semburan pasir, proses terakhir adalah dengan menyapu lapisan shellac. Sapuan shellac ini menjadikan besi tahan lama dan mengelak dari berkarat. Sambungan seterusnya di sesi video ketiga.